A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian. InsyaAllah untuk PDPR Akhlak hari ini, Ustaz minta semua untuk buka buku teks muka-muka surat 46. Kita akan melalui tajuk, kita akan teruskan silibus buku teks kita untuk tajuk bakhil. Okey. Siapa yang tak reti baca, tolong dengar video ni betul-betul. Mana perkataan yang kamu rasa kamu tak tahu tu, tulis siap-siap dekat buku teks tu. Jadi Ustaz tunjukkan kat sini buku teks ni muka surat 46. Tajuk kat sini ialah bakhil. Bakhil. Apa itu bakhil? Kita pergi kepada pengertian bakhil. Pengertian bakhil dalam kotak yang berwarna hijau ini, siapa yang tak tahu saya akan tunjukkan perkataan dia. Pengertian bakhil. Bakhil ialah menahan hak daripada disumbangkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang lagi sekali. Bakhil ialah menahan hak daripada disumbangkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita tahu bakhil ni adalah satu sifat yang tak baik, sifat yang negatif. Maksud bakhil ni ialah lebih kurang macam kedekut. Kalau bahasa kita dia macam kedekut taik masin. Tapi bakhil yang maksud yang sebenar ialah bakhil ialah menahan hak. Maksudnya kita setiap orang dekat dunia ni ada hak masing-masing antara satu sama lain. Ustaz ada hak yang kena ustaz bagikan dekat pelajar-pelajar. Yang ibu bapa ada hak yang dia perlu bagi kepada anak-anak. Macam kita orang Muslim dengan orang Muslim yang lain pun ada hak kena bagi antara satu sama lain. Tapi kalau kita tak bagi hak tu, kita tahan, kita sekat hak tu daripada sumbang kepada jalan Allah, kepada orang lain, maka itu adalah bakhil. Sebagai contoh, ustaz ada gaji. Contoh gaji ustaz 5,000. Masya Allah, besarnya gaji. Contoh. Dalam gaji ustaz tu ada hak untuk diberi kepada orang-orang miskin ataupun kepada keluarga. Kalau ustaz tak bagi duit tu dekat keluarga ataupun dekat orang yang susah, maka kita ni tergolong dalam golongan yang bakhil. Sebab kita tak bagi hak kita ni dekat orang lain. Sebagai contoh, kalau kita ni ada ilmu, tapi kita tak bagi dekat orang lain, kita tak bagi hak itu kepada orang lain, maka kita pun juga digelar sebagai bakhil, kedekut, tak nak ajar orang. Itu masuk bakhil. Jadi sifat bakhil ini memang ada dalam diri manusia dan ada daripada dulu lagi. Sedangkan ada lagi makhluk selain manusia yang juga bersifat bakhil, iaitu syaitan. Okey, kita tengok bakhil ni ada juga disebut dalam Quran. Kita tengok dalam petikan yang bawah ni. Petikan yang bawah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hingga ke akhir ayat surah Al-Imran, yang memberi maksud, dan janganlah sesekali orang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhil itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan seksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Maksudnya apa yang diorang bakhilkan tu nanti dekat akhirat akan diseksa dengan apa yang diorang bakhilkan. Jadi dekat sini ayat ni dah jelas Allah bagi tahu kat kita, kita tidak boleh bakhil. Jangan sesekali bakhil dengan harta yang telah Allah bagi dekat kita. Kalau Allah bagi kita kereta ataupun Allah bagi kita banyak duit, duit tu bukan duit kita, Allah yang bagi. Kalau Allah bagi kita ni pandai tu bukan milik kita, Allah yang bagi. Jadi perlu gunakan untuk manfaat orang lain juga. Jangan kedekut, jangan bakhil. Okey, baik. Pergi kepada muka surat 47. Mungkin tak nampak lagi apa itu bakhil.
Jadi kita tengok kepada ciri-ciri bakhil. Di dalam muka surat 47 dalam kotak yang atas itu, kat sini ada bagi tahu ciri-ciri bakhil. Kita check sama ada ciri-ciri ni ada tak dekat diri kita. Kalau ada, maka kita ni tergolong dalam golongan yang bakhil. Kita tengok yang pertama, ciri-ciri ni ialah cintakan harta. Dia cintakan harta. Orang-orang bakhil ini memang dia sangat sayangkan harta dia. Kalau dia ada rumah, dia sayang sangat rumah dia lebih daripada manusia. Kalau dia ada duit, dia sayang duit dia lebih daripada manusia. Maka dia takkan gunakan duit itu untuk manfaat orang lain, tapi dia lebih gunakan harta dia tu untuk manfaat diri dia sahaja. Kalau nak bagi kat orang lain, dia rasa sayang sangat. Siapa yang ada rasa susah nak bagi duit dekat orang, susah nak bersedekah, itu mungkin dia ada ciri-ciri bakhil. Na'udzubillah min zalik. Kita mendoakan agar kita tak ada ciri-ciri itu. Ciri-ciri yang kedua ialah takut miskin atau apa-apa. Ini yang paling orang bakhil sangat-sangat takut, ialah dia takut dia miskin. Orang yang pemurah, dia takkan takut dia miskin. Sebab apa? Bila dia yakin, dia percaya Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran, kalau kita memberi kepada orang, Allah akan balas 2 kali ganda. Tapi kalau orang yang bakhil ini, dia merasakan kalau dia bagi dekat orang, dia rasakan harta dia makin berkurang. Itu perasaan orang bakhil. Jadi dari situ dia takutlah nak bagi kat orang. Sedangkan duit dia ada 1 juta, dia nak bagi 1,000 pun berat. Itu antara sifat-sifat orang bakhil. Okey, yang ketiga, meyakini harta punca bahagia. Maksudnya apa? Dia yakin dengan harta ni boleh buat dia jadi bahagia. Ini silap besar. Sebab duit itu tak bawa mati pun. Duit itu tak bawa pun dalam kubur. Nanti kita mati pun kena tanam dengan tanah, bukan kena tanam dengan duit. Jadi duit tu tak bawa kebahagiaan pun. Ramai je orang yang banyak duit tapi tak bahagia. Kena kejar sebab kena banyak hutang, takut bankrupt, takut miskin dan sebagainya. Jadi dia tak rasa bahagia. Sebenarnya bahagia yang sebenarnya ialah apabila kita bersyukur dengan apa yang kita ada dan kita memberikan apa yang kita ada kepada orang lain. Itu adalah bahagia. Yang nombor 4, meyakini harta akan kekal. Ini pun masalah. Bila orang rasa yang dengan harta dia ni, dia boleh akan hidup. Dia rasa macam harta ni takkan habis. Dia boleh dapat cari lagi. Duit dia boleh cari, dia boleh tambah. Sebulan dia boleh dapat 1 juta. Setahun dia boleh dapat berjuta-juta, dia yakin. Tapi silap besar. Harta ini tak ke mana, takkan kekal. Duit yang kita ada tu cuma kertas sahaja. Kalau kita bakar pun tetap menjadi abu. Dia takkan jadi duit balik. Dia takkan jadi emas. Okey, itu ciri-ciri. Jadi siapa yang tak tahu perkataan-perkataan tu boleh ulang balik. Kita pergi kepada cara menjauhi bakhil. Kita sangat-sangatlah digalakkan untuk berusaha untuk elakkan daripada bersifat bakhil. Kita tengok cara yang pertama yang disarankan ialah mengamalkan sifat pemurah. Okey. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita kena banyakkan amalan-amalan yang menggalakkan diri kita ni untuk menjadi pemurah. Contohnya dekat sekolah ada menggalakkan kita untuk bersedekah, infak. Hari Jumaat pun ada tabung untuk kita nak infak. Tak pun kita ada ahli keluarga, mak ayah, adik-adik yang kita boleh bagi duit sikit. Kalau tak ada duit macam mana ustaz? Tak ada duit, kita bagi tenaga kita. Contoh macam kita sebagai anak, tolong mak ayah. Itu antara amalan yang menggalakkan kita untuk menjadi orang pemurah. Kita offer diri kita. Kita apa tu orang panggil? Suka rela untuk tolong. Bukannya bila mak ayah kita suruh pun kita nak tolong. Itu nampak sangat malas kan. Ni kita yang suka rela, kita yang rela nak menolong. Nampak guru susah bawa barang, kita yang rela nak tolong. Benda tu menggalakkan kita untuk jadi orang yang pemurah. Pergi kepada nombor 2, bersungguh-sungguh membantu manusia yang dalam kesusahan. Nampak? Ini pun antara usaha untuk kita elakkan daripada kita ni menjadi orang yang bakhil.
kita kena ada rasa bersungguh nak tolong orang. Bukan kita tolong dia tu sebab kita tolong dia sebab lah malas lah layan, tolong je lah sikit kan. Tu nampak sangat tak ikhlas. Kita kena tolong betul-betul. Janganlah sebabkan mak kita marah-marah, tolong je lah. Tolonglah, nanti kan bising pula mak aku ni. Tolonglah. Tak baik macam tu. Kita kena tolong bersungguh-sungguh, buat betul-betul. Kalau mak kita minta pergi kedai beli barang, pergi kedai betul-betul. Jalan elok-elok semua, janganlah jalan marah-marah. Ataupun contoh mak kita minta buang sampah, ambil sampah tu elok-elok, buang letak elok-elok. Janganlah ambil muka masam, campak sampah tu terburai bersepah. Itu nampak sangat kita tak bersungguh nak tolong pun. Okey, kita pergi kepada nombor 3. Mempunyai perasaan simpati atau kasihan terhadap orang yang miskin. Ni kena tanya diri sendiri. Bila kita tengok orang yang susah, bila kita tengok orang yang miskin, apa yang kita rasa? Kalau kita tak ada rasa apa-apa, jangan risau. Itu bukan bermaksud kita ni tak ada perasaan. Bukan bermaksud kita ni gila. Tak. Bila kita tak ada rasa apa-apa, kita boleh pupuk untuk rasa macam tu. Macam mana? Kita kena rasa macam mana kesusahan yang diorang rasa. Cuba untuk faham. Cuba rasa macam mana bila diorang tak makan. Kita cuba rasa. Bila kita rasa, baru kita faham berapa susahnya hidup diorang. Jadi bila kita faham tu, barulah kita dapat rasa kesihan dan kita rasa simpati kepada orang-orang yang susah. Kita pergi kepada nombor 4. Bersyukur kepada Allah yang mengurniakan rezeki. Ini paling penting. Allah bagi kita semua dekat dunia ni. Macam-macam, baju dan sebagainya. Benda pertama sekali yang wajib kita buat ialah bersyukur kepada Allah. Jangan rasa macam kita yang cari rezeki ni. Jangan rasa macam kita yang usaha sendiri. Sebenarnya Allah yang bagi, Allah dah tetapkan rezeki kita. Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh PM Ustaz ataupun ulang balik video ni. Okey, baik. Ustaz rasa sampai situ sahaja dahulu. Ustaz, insyaAllah minggu depan kita akan cuba untuk buat Google Meet dan kita cuba habiskan banyak sikit. Okay, jadi hari ni untuk tugasan, Ustaz minta kamu untuk salin pengertian dan juga ciri-ciri serta cara menjauhi. Salin tu, dalil tak payah. Salin pengertian, ciri-ciri dan cara menjauhi bakhil. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Apa-apa persoalan boleh terus PM Ustaz. Kalau ada apa-apa nak tanya atau ada kemusykilan, boleh terus PM kepada Ustaz. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.